الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang datang, saya ucapkan selamat datang. InsyaAllah hari ini kita cakap around maximum 45 minit. Walaupun kita tertakluklah kepada dengan adanya masa-masa tertentu, InsyaAllah kita akan bersembang-sembang. Jadi saya mengalu-alukan kalau ada sahabat-sahabat yang ingin masuk sekali bincang dalam tajuk yang kita bincang ini, iaitu tajuk cukup daily use. Setiap hari kita menggunakan, mendengar dan bersoalan ataupun listening dengan questioning. Macam mana kita mendengar, macam mana kita nak bertanya. Ini merupakan siri yang ketiga. Alright. Dia more toward kepada experience, right? Experience dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dapat masuk, saya ucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah kalau boleh tolong maklumkan sama ada dapat mendengar suara saya dengan jelas dan sebagainya. InsyaAllah itu pun satu kiranya sesuatu maklumat yang terbaiklah kepada saya kalau tuan-tuan dapat maklumkan kepada saya bahawa tuan-tuan boleh mendengar suara saya dengan jelas dan sebagainya. Kita bagi sekian, kita bagi 2-3 minit pada kawan-kawan kita yang mungkin ingin nak join nanti. Kita tunggu sekejap. Boleh kot tuan-tuan. Kita tunggu sekejap. Mudah-mudahan kawan-kawan kita boleh join. Alright? Itu cara dia sebenarnya. Sementara kita tunggu sahabat kita masuk, kita tunggu sebentar ya. InsyaAllah. Jika tuan-tuan dan puan-puan rasa ada sesuatu yang tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanya, saya mengalu-alukan, silalah. Sila bertanya. InsyaAllah masa ini kita buat banyakkan perbincangan. InsyaAllah dengan adanya kerjasama dengan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin suasana kelas kita ini ataupun pelajaran kita ini akan lebih baik, lebih sempurna. Jadi saya sekarang ni kita bagi 2-3 minit bagi sahabat-sahabat kita yang lain dapat mengikuti sementara kita nak menanti sebab kita betul start pukul 12, sekarang ni dah 12:05 minit. Apalah kita tunggu sekejap ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan ramai lagi kawan-kawan kita yang boleh masuk. Pasal hari ini hari Sabtu. Okey. Hari Sabtu banyak orang mungkin ada masa masing-masing, ada program masing-masing. Jadi saya harap kita boleh beri peluang sama kepada dia orang kot. Mungkin dia orang boleh masuk, join kita dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan, rumah lebih lengkap lah. Ini hari Sabtu, saya ingat mungkin ramai yang dah ada di rumah masing-masing. Boleh sambil berehat, bolehlah join dan mendengar celoteh persembang antara kita dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini memanfaatkan pada semua orang. Sebab tajuk ni memang tajuk yang cukup selalu kita guna pakai. Cuma kita nak melihat daripada sudut disiplin yang tertentu yang boleh membantu kita untuk membantu sahabat-sahabat kita yang memerlukan, sama ada kita seorang coach, seorang mentor, kita seorang konsultan dan sebagainya. Jadi mungkin jika sekiranya tuan-tuan ni semua seorang coach, mungkin setengah lebih hebat saya di depan ni. Selalunya orang yang cakap macam saya ni dia tak pandai. Orang yang berdiam diri tu yang pandai. Orang yang berdiam diri tu yang banyak ilmu. Jadi saya inginlah sarankan silalah kalau ada soalan tanya. Sila kemukakan, kita sama-sama share dengan kawan-kawan kita apa yang kita telah lalui. Mungkin pembelajaran saya tak mencukupi, right? Tuan-tuan dan puan lebih hebat. Jadi saya mengalu-alukan. Sekarang ni saya masih lagi
di dalam Zoom, jadi saya tak melihat di dalam Facebook. So saya tak tahu berapa orang yang nak masuk ke. Ada sikit sumbangan atau dalam segi idea, pengalaman, apa saja yang tuan-tuan nak boleh sila tulis, ataupun you're interested to come in, so I will invite you into Zoom, right? Saya akan invite tuan-tuan masuk Zoom. Jadi saya masih lagi bagi ruang pada sahabat-sahabat kita masuk. Ini tajuk dia. Ini dah kata tahap ketiga. 1, 2, 3. Kalau tuan-tuan nak ikuti tahap 1, 2, tuan-tuan sila follow ikuti saya punya YouTube. Subscribe, like and comment. Jadi insyaAllah di situ ada lebih pada 110 jam pembelajaran. Coaching, termasuklah dengan keusahawanan, scenario planning, decision making, developmental coaching. Semua ni benda yang praktikal. Tapi saya cuba buat ni setakat tuan-tuan bersembang-sembang. Jadi kalau nak tahu detail lagi, jemput datang. Saya ingin maklumkan pada hari Sabtu ni, 7 hari bulan 2, kami akan adakan satu hari khusus daripada 9.30 pagi sampai 4.30 petang. Of course kita ada break pukul 10, kita ada break pukul 1 sampai pukul 2, iaitu khusus coaching. Bukan dari segi maksud tajuk dia ialah listening dan questioning skill. Ini tahap 3, dia meliputi praktikal tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya sekarang ni dah beberapa orang yang nak belajar coaching pun ada, dan sertifikat coach pun dah masuk. Jadi kita alu-alukan sebab benda yang ni, the more we share, the more better we become, right? Many things kita tak nampak, maybe blind spot pada kita, orang lain boleh nampak. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak join, PM kepada saya. Kalau tuan-tuan tahu saya punya WhatsApp, you can WhatsApp to me. You PM the best way, and I will send you all the necessary document tentang content, the training dan sebagainya. Walaupun bagaimanapun, dia punya poster telah pun saya masuk di Facebook, simple poster di Facebook, sebab itu terletak dah ke lapangan masa lah. Tapi sekarang ni kita dah ada beberapa orang dah register. Jadi keperluannya ialah untuk sama ada kita sebagai seorang bos, seorang usahawan, macam mana kita nak cari jalan meningkatkan diri, sebab dia melihat daripada sudut berbagai-bagai. Macam semalam petang saya cakap 4 langkah. 4 langkah macam mana kita nak dapatkan mind openers. Rupanya mind openers ni dia melibatkan pendengaran dan bertanya. Dan mind openers ni tu kita kata macam mana kita dapat idea-idea, sama ada nak be inovatif, kreatif, yang mana terciptanya dipanggil disruptive teknologi dan sebagainya. Okey, saya ingat setakat tu, saya ingat siapa saja datang, saya mengalung-alungkan selamat datang tuan-tuan dan puan. Hari ini kita nak cakap pasal listening. So saya mula dulu. Ini merupakan sedikit sebanyak gambaran apa yang tuan-tuan akan dapat kalau tuan-tuan ikuti kursus kami pada 7 hari bulan 2. Ya, pada 9.30 pagi sampai 4.30 petang. Ya, khususnya. Dan saya mengalung-alungkan sekiranya ada siapa-siapa yang ada di sini nanti masuk, saya silakan kemukakan soalan ataupun sila maklumkan idea-idea ataupun mungkin ada isu kritikal yang tak dapat diatasi kan. Mari kita sama-sama cari jalan menyelesaikan. Okey. Kita mula dengan listening. Apakah yang kita pendengaran ini? Kalau kita fikir balik daripada sudut praktikal, mula-mula sekali kita yang kita dapat tuan-tuan ialah praktikalnya satu ialah apa tuan-tuan? Iaitu pendengar. Alright, sebab itu ibu-ibu yang mengandung, kalau kita bersembang ke apa, anak yang duduk mendengar, dia akan mendengar di dalam perut kita pun dia mendengar lah. Allah bagi kat kita pertama kali pendengaran. Rupanya tanpa kita sedari. Jadi oleh sebab tu dengan meningkatkan pendengaran, maka kita lebih orang yang bersabar. Sebab orang yang dengar ni dia kena bersabar. Sebab tu kalau tak tahu berdiam diri. You want to learn? Dengar. Jadi berdiam diri dan mendengar tu dia equally the same, tapi kena dilatih. Okey. Yang saya terang ni merupakan satu yang rambang. Kalau tuan-tuan nak tahu detail kena ikut kursus. Sebab saya dah melatih. Nak belajar listening skill dah it take about 60 hours. Listening skill. Sekiranya ada peluang, ada masa, ada wang ringgit dan sebagainya, saya alu-alukan tuan-tuan join. Sebab kita nak buat ni online. Alright, 7 bulan online, listening and coaching, listening and questioning. You boleh pakai untuk coaching, menjalankan tugas sebagai bos, bagaimana cara dia meningkatkan skill,
macam mana kita cari jalan mengatasi keadaan sekarang ni. Semua kita dalam COVID, kita tak keluar mana macam mana seseorang tu walaupun keadaan macam ni dia punya stream meningkat, walaupun dia menurun dia boleh naik balik, walaupun orang kata jangan spend more, ada sekarang dia spend more dalam perniagaan dia take the challenge, insyaAllah dia akan maju dan kita boleh belajar sesama-sama kita. Yang kedua, pendengaran dia melibatkan salah satu kata. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu atau belum, ini yang dikatakan ini yang dikata tuan-tuan dan puan-puan, pendengaran ni bukan yang kita andai yang kita belajar selalunya pendengaran yang ada mungkin pada tuan-tuan, kalau tak dilatih, tuan-tuan mungkin check every word I say. Tuan-tuan akan test setiap perkataan saya cakap. Tuan-tuan akan mendengar, bukan tuan-tuan mendengar pada saya kadang-kadang. Tuan-tuan mendengar apa yang tercatat di kepala tuan-tuan. Makna yang tuan-tuan dapat itu makna tuan-tuan, bukan makna saya. Bila berlaku macam tu, maka jadi gap pendengaran. Kita tak mendengar kepada tuan yang bercakap di depan, sebaliknya kita mendengar apa yang ada di kepala. Yang tu dipanggil embeddedness di dalam pemikiran. Sebab tu dia kata pendengaran dia kata listening is an organ for thought. I repeat, pendengaran, listening is an organ for thought. Iaitu dia kata pendengaran adalah organ pemikiran. Jadi sebab tu berpahala. Orang yang mau mendengar memang dapat pahala. Allah bagi pahala. Sebab tu dia mau mendengar. Kalau dia mendengar, dia belajar. Kalau dia tak mendengar, dia tak boleh belajar. Sebab tu macam saya cakap ni tuan-tuan dan puan, saya cakap daripada kepala keluar. Alright? Tuan-tuan ni depan tu mendengar. Kalau tuan-tuan dilatih mendengar seadanya, maka macam mana nak quiet dalam pemikiran kita tu. Bila orang tu cakap, kita check. Nah, betul ke dia cakap? Teringat dengar dulu. Bos saya, cikgu kita saya mengajar dulu. Dia kata pendengaran macam ni. Betul ke? What we do, kita seldom mendengar apa yang dia katakan. Kita check every word yang dia cakap. Kalau jadi macam tu tuan-tuan dan puan, itu tahap satu pendengaran yang mana kita tak nak bantu orang. What happen? Kita try with our own meaning. Kadang-kadang kita nak challenge apa yang dia sampaikan. Sesuatu yang tak persamaan dengan kita, dia baru kita tanya. That is another way yang kita nak ubah semua. Itu saya nak bagi dah ruang lingkup dulu. Alright. Sekarang ni yang ketiga. Okey, yang ketiga, kalau kita perlunya pendengaran, macam mana nak dengar? Salah satunya silent. Nak berdiam diri. Macam mana nak berdiam diri? Yang tu kena dilatih. Bukan kata diam diri duduk melengung. Tak. What happen bila kita diam diri? Alright. Kemudian macam mana nak berdengar? Kita akan ulang balik sikit. Sekarang kita pergi kepada question. Bertanya. So, rupanya pertanyaan ataupun question ialah salah satu daripada bidang yang dipanggil dalam inquiry system. Inquiry. Alright. Jadi kalau kita guna soalan satu lagi, ada banyak lagi tuan-tuan dan puan. Tapi hari ini saya nak tumpu pada dua saja, listening dan soalan. Pasal tengok orang bila sebut coaching, tanya soalan bertubi-tubi. Betul penat orang tu. Lah dua-dua penat. Jadi apa yang saya sampai sini, setakat ni adalah mencukupi. Yang kedua pasal pendengar question ni. Yang dikatakan soalan, sebenarnya soalan ialah jawapan. Kerana di dalam soalan tu, soalan dicipta hasil pendengaran kita kepada orang yang bercerita kepada kita. Orang yang telah terlatih, dia mendengar dengan satu cara. That means, dia boleh mendengar. Dengan satu, dia memahami apa yang dimaksud kat seorang tu. Kalau seorang tu bercerita, dia tengok ke utara. Dia pun mendengar orang tu cakap, dia pun menghala ke utara. That means, on the same wavelength. Yang kedua, dia nak faham, mendengar untuk memahami. Listening to understand. Sebab tu, dia tanya, tolong cerita saya tak faham. Cerita saya lagi ni, the more you ask that way, what we do, you bring up the best out of that person. Right? Menyebab dia fokus pada kita. Yang ketiga, teknik bertanya ni memang banyak. Alright? Banyak. Misalnya, bagaimana kita fokus. Dan sama kali, masa dia cakap, where should kita fokus untuk berdengar. Ini tuan-tuan dan puan-puan, very interesting. Kalau tuan-tuan dapat ilmu ni, insyaAllah boleh turunlah pada anak-anak, kepada sahabat-sahabat. The more we know about this, the better it is. Sebab tu, bila kita lagi berumur, kita kena masih bekerja. Kita tak boleh pencen diam-diam gitu. Because masa pemikiran kita ni, kalau kita dah buat kerja, dia mengecut. Bila dia mengecut, then kita akan lupa dan sebagainya. Right? Keep on reading, baca Quran, tengok makna Quran, pergi belajar ke ustaz, mengkaji lagi. Maka kita punya sel-sel akan bertambah. Sel dia akan mati, dia akan tambah. Tetapi kalau dia mati tak ditambah, then habis. Badan pun kecut, semua kecut. Itu pun cukupi dah tuan-tuan dan puan. Saya ingat
Kalau ada apa-apa soalan for at this stage yang ngalu-ngalukan, now baru saya nak tengok di orang kata apa, di Facebook. Now saya boleh lihat di Facebook. Masya Allah, ada juga yang masuk. Terima kasih. Yang masuk sekarang ni Mr. Jeffrey. Sila maklum sikit sama ada suara saya jelas ataupun tidak jelas. Cik Jeffrey, oh Muhammad Zarim. Ini business coach. Betul kan ni? Ini business coach tuan-tuan dan puan-puan. Seorang usahawan ni. Usahawan yang berjaya. Masya Allah, lama tak jumpa. Masya Allah, betul atau tidak entahlah. Tapi saya rasa memang familiar. This is a successful person. Yang ketiga, Cik Selamat Aris. Terima kasih juga selamat datang. Ya, dari Sabah Pak. Cik Jafri Abdul Rashid. Selamat datang. Masya Allah. Bagaimana di Sabah? Kemudian, dia cakap mantap. Memang tuan sendiri adalah mantap. Dan juga seorang coach ni. Cik Samsul mengulas, melihat dengan mendengar. Ya, dengar arti kata. Alright, sebab tu bila kita membaca buku, tiga benda berlaku. Kita mendengar apa yang sedang diceritakan oleh pengarang pada kita. Itu kita mendengar. Dan kedua, kita tengok dengan mata, apa yang kita melihat sini, dia bayangkan bagaimana keadaan. Kadang-kadang setengah orang yang highly level, dia baca tu, dia boleh berada di suasana keadaan yang diceritakan. Itu high level listening skill, high level of thinking capability. Dan tu kita kena latih. Oh, bagus. Cik Jafri kata mantap. Wah, bagus. So itu apa yang dikomen oleh Cik Samsul. Ada apa bagi Cik Samsul nak tambah tu? Saya ingat saat lagi mungkin saya jemput Cik Samsul masuk. Cik Zarim, ada apa-apa Cik Zarim setakat sekarang saya cerita ni? Is it okay? Okay, sementara saya menunggu dari perempuan dan mungkin saya akan jemput, mungkin saya akan jemput Cik Samsul ataupun kalau boleh Cik Zarim berminat, siapa saja minat saya akan panggil masuk ni, kita boleh bincang sekali. Nanti saya mungkin jemput. Berbalik pada listening. Okay. Dalam model listening tu, dia boleh membawa seseorang mendengar sesuatu. Bukan sebab tu dia kata kalau saya ni dia bagi Inter-Developmental Institute, jadi kita belajar antara inter-development, mengikut peringkat-peringkat stage development seseorang tu. Dia ada 4 interdependent model. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Rupanya mendengar pun dia ada model. Listening skill. Tapi setengah tempat saya mengajar tak sampai ke peringkat model ni. This is a very high level. Ini merupakan sedikit-sedikit ciri-ciri yang tuan-tuan akan belajar pada 7 hari bulan ni. Minta register tuan-tuan dan puan-puan. Yang fees dia murah saja. 450. Kalau ikut standard PSMB sehari 700. Satu kepala. Tapi tidak, saya bagi 450. The nama kalau lagi kecil pun lagi bagus juga pada tuan-tuan dan puan-puan. Jika kita ada practical interaksi. Rupanya listening dia ada model. Mungkin setengah sahabat-sahabat kita mungkin Cik Samsul tak sedar ni. Saya tak maklumkan kebanyakan. Because dia tak payah reach level. Sampai itu 7 bulan ni kita akan dedahkan. Model of listening that has 4 interdependent. Dia panggil 4 interdependent mode. Cik Jafri, saya tahu tuan adalah seorang pegawai, tuan adalah ketua jabatan. Bila kita bercakap kepada seseorang, tuan-tuan, berlaku 4 dalam mendengar. Ada siapa-siapa boleh bagi sikit tulisan apa yang dah faham? 4. Pertama sekali, bila kita mendengar. First mode, kita kenalah bagi perhatian. Attention. Attention. Yang ni saya nak buat sehari ni solid tentang pendengar dan soalan. Maka yang ni daripada sini lah tuan-tuan. Bila tuan-tuan sembang orang tak marah. Orang suka. InsyaAllah mudah-mudahan orang lagi sayang kita. Sebab kita cakap penuh hikmat. Kita tak hentam orang, kita tak kutuk orang dan sebagainya. Pertama sekali kita attention. Jadi bila kita berdiam diri, menunjukkan pemikiran kita, kita boleh dengan seadanya be present, kita ada bersama dengan dia. Kita share dengan dia apa yang dia lalui. Mungkin dia cerita dalam keadaan sedih, pilu dan duka, semua kita boleh dengar. Kita bersama dengan dia. Tetapi kita fokus kepada si speaker so that kita fully engage. Engage bila kita sama-sama dengan dia. Same wavelength. Bila kita dalam keadaan yang sedemikian, kita boleh membantu mengawal diri kita daripada distraction, gangguan yang sebab kita tak boleh fokus. Yang kedua, apabila berlaku antara kita attention dan intention kita tu, selalunya dalam keadaan yang sama. Sebab attention sekarang, intention jauh, matlamat intention. Mungkin intention dia nak pergi ke Johor. Tapi kita kena attention dia sekarang. Kita melihat bagaimana dia bercerita keadaan dia sekarang. Nak pergi ke Johor. So ada 2. Satu, kita mendengar dia punya intention.
Yang kedua, kita fokus pada dia punya attention. Itu dipanggilkan focus of attention. Satu, model pendengaran. Ada lagi 3. Yang kedua, kita panggilkan second mode is inquiry. Inquiry macam mana kita nak ingin tahu. Sebab itu orang yang mendengar ni, dia ada curiosity. Dia dengar macam dia nak tahu lagi. Dia nak tahu lagi. Rasa banyak ada kat dia ni, idea dia ni. Itu sebab kita mendengar dari pandangan dia. Alright. Kalau tuan-tuan fikir yang saya cakap tadi, mungkin tuan-tuan dah mula terbayang bagaimana tuan-tuan lalui bila kos orang sembang dan sebagainya. Because ini dalam bentuk nak membantu orang. Dalam inquiry ni, tiap-tiap seorang coach tu, dia gunakan telinga dia dan cognitive ability, pemikiran. Alright. Nak mencari makna, to discover the meaning. Tiap-tiap satu perkataan yang lahir daripada mulut orang yang cakap depan kita. So, perkataan tu words. Jadi saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu words? Adakah tuan-tuan tidak dah? Tidak. Saya beritahu tuan-tuan, words are internally generated mirage. Perkataan yang keluar daripada seseorang merupakan sesuatu yang datang nurani dia daripada pemikiran dia, terbayang perkataan, maka di situ dah keluar makna dalam sebutan. Yang kedua, kita mendengar macam mana dia maksud dia. Bagaimana dia bercakap. Kita dalam keadaan curiosity. Jadi kita nak mendengar. Sebab tu sekali lagi bila kita nak cipta soalan, maka soalan tu boleh memberi peluang kepada orang yang mendengar tadi berfikir balik apa yang dia sebut, dia cerita tadi. Mungkin dia dapat melihat daripada sudut yang berbeza. Inilah salah satu active listening. Alright. So far, so good. Is it okay? I don't get any feedback yet. Macam mana Cik Samsul? Bagi feedback sikit. I ingat nanti saya panggil Cik Samsul. Sebelum bagi jawapan Cik Samsul, apa yang terbayang di fikiran? And building of the response to receive. Jadi, kita mendengar sesuatu tu, dengar dia kata kita menerima. Itu dia kata rasa. Pertama kita dengar cakap, receive dulu. Terima seadanya. Yang kedua, appreciate. Kita tahu, bagus tuan, tanya. Saya pun terima kasih. Saya nak faham lagi. Ada rasa. Alright. Kita receive, kita appreciate. S, kita share dengan dia apa yang kita cerita tadi. Alright, kita share dengan dia apa kita cerita tadi. Dan yang ketiga, A, baru kita inquire. Baru kita put into action. Jangan tuan-tuan, saya tunjuk benda ni dalam kesimpulan. Detail je kita cerita later on. Habis saya terang tentang 4 modeling listening ni, Cik Samsul. Saya ingat saya akan jemput Cik Samsul masuk. Kemudian, yang ketiga, the third model, observation, pemerhatian. Rupanya masa dia cakap, kita kena observe. Kita kena hati dia. Cara dia cakap. Kalau boleh tengok kerling mata, yang kata body language tu, that is what I mean. Tetapi at this moment, body language dia memberi makna kepada kita. Bukan selepas dia cakap, kita cerita, oh waktu dia macam ni. Yes, that is narrative. Itu kita mencerita. Tapi adakah kita membantu dia dalam keadaan percakapan antara kita dengan dia? Itu yang kena. Okey. Saya tengok Cik Samsul kata mendengar membesarkan jiwa kita juga. Wah. Ngerti kata, yang tu Cik Samsul nanti cerita balik apa yang besar jiwa kita. Menurut kata dia dapat memahami sesuatu merupakan timbunan accumulative of information dan ideas pada orang mendengar. Mungkin itu ini maksudkan. Observation ni, tiap-tiap kali seorang coach, dia akan mendengar, dia melihat sesuatu non-verbal communication, sesuatu yang dia cakap non-verbal. Dia expose body dia. Right? Ini pergerakan body, behavior dia dan sebagainya. Yang mana situlah merupakan satu tingkap untuk berpeluang pada kita nak go deeper into apa yang dia maksudkan. Kadang-kadang dia cerita, dia seronok tapi cara penceritaannya sedih. Maka situ satu window telah pun terbuka pada kita untuk bertanya kepada dia supaya dia dapat lebih penjelasan. Model listening ketiga, nak masuk keempat, resonance. Kita nak ikut sesama dia. Listen with him. Kalau dia pandang ke kanan, kita tengok pandang ke kanan. Kalau dia tengok ke kiri, kita ikut dia. Pandang ke kanan. Sama-sama kita memandang sana. Sama-sama pandang ni. Bukan kita tengok again. Selalunya kalau tak dilatih, kita akan tengok berlawanan dengan dia. Maka berlaku orang kata gap, jurang antara kita dengan orang yang cakap. Maka di sini, tiap-tiap kali coach, dia akan melihat dari segi emotional ataupun somatic response.
emotional, cara dia jual perasaan dia macam mana behavior dia. Sampai seketika, saya biasa tanya kat seorang tu, dia terlampau kusyuk. Saya kata, Tuan, cerita Tuan tu memang hebat. Tapi cara Tuan menceritakan saya melihat keadaan Tuan dalam satu keadaan keresahan sedikit. Saya tak tahu, adakah Tuan rasa sesuatu yang kurang selesa? Dia kata, ya. Ya. Maksud dia macam mana Tuan? Dia akan cerita. Apa dia teringat mata dia jatuh dulu dan sebagainya. Dia cerita ni, sini ni sampai sekarang saya masih rasa. Nah, bila dia cerita, dia menggambarkan keadaan yang lalu, tetapi sekarang pun dia masih merasa. Itu dah tinggi level of listening skill. Lagi satu juga, masa di sinilah dia menggunakan empathy. Orang boleh sebut empathic listening dan sebagainya. I tunjuk you macam-macam empathic listening di sini. Ya, saya pun terasa, saya dapat cara Tuan cerita tu, saya tahu macam ada sesuatu yang kurang selesa. Dah kata tunjuk kita empathy dengan dia. Itu kata empathy. Right. Ini praktikal tuan-tuan. And masa sini jugalah kita punya intuition, di pengalaman kita akan bagi banyak option yang bagi supaya dia lebih bersedia ataupun aware apa yang disebut tadi. Jadi saya dah sebut 4 model. Okay, 4 mood. Yang mana 4 mood suasana dalam pendengaran. 1, attention. Kedua, inquiry. Ketiga, observation. Keempat, resonance. Betul tak? Alright. 1, kita mendengar dia cakap, kita terima seadanya apa yang disebut. Rasa. Kedua, kita appreciate apa dia kata. Ketiga, kita share dengan dia. Keempat, sama ada kita berikan empathy ataupun kita terus pergi pada aktiviti yang sesuai dengan action dan sebagainya. Macam mana? Okey kah? Alright, ini tambahan. Selamat datang siapa yang datang ni. Okey, Cik Hafiz, terima kasih. Saya ingat Cik Samsul, saya nak jemput Cik Samsul masuk. Cik Samsul. Nanti saya hantar link kepada Cik Samsul. Okey, Cik Samsul, kalau dah masuk, Cik Samsul tunggu sebentar. Saya jemput Cik Samsul masuk. Ya, ada apa-apa soalan setakatlah ni pada sahabat-sahabat kita yang masuk. Sila share tuan-tuan dan puan-puan, sila share. Saya harap tuan-tuan boleh share benda ni. InsyaAllah, mudah-mudahan boleh kita tambah lagi. Itu hanya daripada sudut pendengaran dan sedikit bibit-bibit macam mana kita nak bertanya. Ini semua kita akan terang dalam bentuk praktikal tuan-tuan dan puan-puan. Ini penjelasan konsep dan sebagainya. Jadi mungkin saya dah jemput, nanti saya akan minta sumbangan ataupun idea daripada Cik Samsul. Kira Cik Samsul ada apa-apa satu yang Cik Samsul nak sambungkan dan maklumkan kepada saya. Alright. Jadi daripada sinilah kita boleh tahu bahawa peranan yang dimainkan oleh seorang coach kalau dilatih membantu dia mendengar. Bukan kita mengada-ngada mendengar. Dia tanya soalan macam ni. Oh dulu aku dengar dia ni bisnes soalan macam ni. Kita tanya soalan yang sama yang tak relevan dengan dia. Itu walaupun business coaching kan, leadership coaching kan. Kita tak fokus kepada dia. Kita menggunakan feeling perasaan orang lain. Andaikan sama dengan dia. Maka kita dah terkeluar daripada landasan pendengar hakiki yang sepatutnya seorang coach perlu tunjukkan. Selamat datang. Assalamualaikum Cik Samsul. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nanti saya jemput Cik Samsul bincang lagi. Kerana Cik Samsul sebut tadi. Okey, dari apa yang saya terang tadi, saya ingin dapat sikit maklumat pada Cik Samsul. Boleh Cik Samsul tolong share dengan saya apa yang saya sampai tadi daripada segi perasaan Cik Samsul sekarang. Because saya tunjuk 4 mode di dalam listening. 4 mode. 4 mode tu kena dilatih. You must be trained, right? Saya tahu Cik Samsul pun telah dilatih. Tetapi 4 mood ni saya cakap secara lalu. Hari ni saya cakap dah fokus. Because semua yang saya sebut ni akan diterang sehari khusus. Daripada 9.30 pagi sampai 4.30 petang pada hari Sabtu ni 7 hari bulan 2. Alright, ini baru 4 mood dalam pendengaran. Dan saya akan tunjuk suasana yang berbeza. Jadi setakat ni Cik Samsul, bagi sikit interaksi dengan saya. Terima kasih kerana datang. Cik Samsul dia melihat dengan telinga, mendengar membesarkan jiwa kita dan sebagainya. So, selepas hasil saya menerang 4 mood kita tadi, apa Cik Samsul pasal terpanggil? Terpanggil nak menjawab pertanyaan saya.
Dan hari ini saya jemput Cik Samsul masuk. Sila bagi some experience so that sahabat-sahabat kita ada banyak coach ni yang pengalaman. Cik Zarin ni dah jadi business coach dah 10 tahun tuan-tuan. Dia ni seorang CEO tuan-tuan. He is not a normal person. He is usahawan yang berjaya. Jadi saya tak mau habaq apa. Tapi Cik Zarin, selamat datang Cik Zarin. Cik Zarin boleh bagi sikit some comment. Alright. Ini adalah seorang coach dan dia ni memang orang kenal dia. Orang in business kenal dia. Sila Cik Samsul, sila. Bagi sikit jelasan. Alright, Assalamualaikum. Saya nak share sikit tentang mendengar ni, ilmu mendengar ni. I mute. Suara tak dengar. Suara tak dengar? Testing. Dengar tak? Dengar tak? Suara tak dengar. Samsul punya suara tak dengar. Suara tak dengar? Sekejap. Okay. Testing. Dengar tak? Testing. Pasal apa you punya mikrofon tu tolak tak betul dengan handphone. Ya. Okey. Alright ke? Boleh ke? Testing. Boleh tak? Dengar tak? Suara tak dengar. Testing. Dengar? Cik Samsul. Suara tak dengar? Okey. Sementara Cik Samsul nak perbetul dia punya mikrofon, saya akan sambung balik tentang listening tadi. Alright. Saya dah terang dalam 4 mood tadi. Testing. Dan sekarang ni saya nak tengok daripada segi listening, macam mana kita nak reflect pada soalan. Sebab saya dah beritahu tuan-tuan dan puan-puan, pendengaran main peranan sebelum kita testing. Okey. Testing. Dengar tak? Bisa. Testing. Suara Samsul tak dengar juga. Saya tak tahu pasal apa. Sini testing okey Cik Samsul. Testing nanti okey. Saya check dengar. Okey. Dah test okey. Okey Cik Samsul. Okey, boleh ke? Okey lah. Okey sila. Okey continue. Boleh dengar. Boleh. Okey, alright. Okey, yang tentang so memang saya belajar ilmu mendengar ni melalui master coach lah sebenarnya. Sebelum ni bila orang cakap dengar tu kita cuba dengar. Dengar yang kita dengar sebelum ni kita based on pemahaman kita. Maksudnya bila orang tu bercakap tentang sesuatu, dia punya ayat dia tu masuk dalam kepala, kemudian kita sendiri tafsirkan ikut pemahaman kita. Yang saya rasa masa tu memang itulah maksud dia. Tapi rupa-rupanya bila saya beri peluang pada diri sendiri, sebenarnya mendengar ni perlu memberi peluang pada diri sendiri sebenarnya. Beri peluang pada diri sendiri. Cuba tanya dia, kan, apa yang dia maksudkan. Rupanya bila dia bercakap tentang apa yang maksud dia tu lain daripada apa yang saya faham. Kan? Itu yang banyak berlaku macam tu. Kan? Kadang-kadang orang tu cakap saya rasa sedih. Kan? Saya rasa sedih disebabkan mak saya meninggal ke, contoh. Jadi ikut pemahaman kita, of course lah dia sedih sebab mak dia meninggal, sebab mak tak ada. Tapi cuba beri peluang pada diri sendiri. Kenapa yang buat tuan tu sedih? Kenapa buat tuan sedih? Belum tentu dia akan jawab, of course lah saya sedih sebab mak saya tak ada. Belum tentu lagi. Mungkin dia ada sebab-sebab lain. Kan? Jadi tu yang saya kata mendengar tu sebenarnya membesarkan jiwa. Jiwa kita pun sendiri akan jadi besar sebenarnya untuk menerima pelbagai input lagi yang di luar jangkaan. Oh, rupanya ini sebabnya. And then explore lagi, tanya lagi. Kan? Of course,
bila coach ajar nanti akan ada benda yang kita nak dengar tu. Kan, bukan dengar pada konten tu sebenarnya. Dengar pada dia punya konteks, structure dia. Itu memang kena ikut khusus lah. Yang itu memang master coach akan ajar lah benda tu kan. Dan bila sebenarnya bila saya dah latih diri mendengar ni, sebenarnya mendengar lagi seronok sebenarnya daripada bercakap. Saya ni memang jenis ialah bekerja pun pencara kan, memang suka bercakap je lah. Tapi sebenarnya bila saya dah memahami, merasai keseronokan mendengar tu, bila orang cakap lebih seronok nak mendengar sebenarnya. Itu yang saya rasa, dan akan dapat dimensi baru lagi banyak. Okay. Terima kasih Cik Samsul. Sekarang ni testimonial dah diberi oleh Cik Samsul pula. Because dia dulu belajar dengan saya juga. Dan dia pun dah reach certain level of dia punya level coaching. Bukan sekadar dia mencerita, dia coach macam tu tak. Memang dia reach that certain level. Sekarang ni kita banyak cerita apa kita buat. Tapi kita tak mau dengar orang cakap. Kita andai kita tahu pada orang tu. That's the reason. So, apa pencerita Cik Samsul cerita tadi, rupanya berlaku orang kata jurang makna yang disampaikan oleh orang di depan kita atau coach kita dengan kita apa yang kita maksudkan. Maka di situlah tercipta satu soalan, dia panggil clarification question. Now kita pergi kepada question. So, maka situlah soalan yang tanya untuk memberi, tak clarify, nak menerangkan lagi apa yang dia maksudkan. Sebab tu meaning making and sense making, two element di dalam developmental coaching yang cukup tenaga, cukup memberi makna. Jadi tahap pemahaman satu struktur yang kita tak tahu, melainkan kita dilatih. Itu sebab disebut oleh Cik Samsul tadi, struktur tu dah tinggi sangat. Itu kita kena another 60 hours lagi, ada 120 hours pula listening skill. Tapi when you mention that way, you fully understand apa yang sedang berlaku. Sebab tu dalam soalan kita balik apa itu soalan. Terima kasih Cik Samsul. Tiga, bila kita cakap pasal soalan, tuan-tuan dan puan-puan, soalan tu berperanan membantu orang yang cakap kita yang hadapi solution berfikir kembali. Kadang-kadang dia ada jenis soalan, dia panggil reflective question. Soalan yang kita bertanya menyebab dia berasa terpanggil untuk memikir apa yang dia cakap tadi. Mungkin masa dia cerita kita sesuatu yang disebut tetap yang orang communication pakai. Dia panggil paraphrasing. Paraphrasing is an introduction to question. Rupanya sebelum nak tanya, dia ada satu tangga lagi. Yang tu kena latih. Banyak orang tak pakai yang tu. Right? Yang tu skill lain. Tapi saya sebut sejarah ini. Dalam satu hari belajar tu memang kita cover that. Right? Enough for one day. Daripada sudut tu maka satu soalan lagi kan timbul. Kita yang mendengar ni, kita kena tadi dia kata fokus. Kita kena ada apa? Resonant. Masa tu kita kena perasaan not knowing. Bukan kita tak tahu langsung ilmu tu. Kita tak tahu apa yang dia cerita tu, kita tak tahu keadaan macam mana dia lalui, kita tak tahu apa yang dia anggap, kita tak tahu apa yang dia nak, kita tahu sebenarnya. Itu not knowing menggalakkan kita bertanya apa saja soalan, yang salah satu soalan kita panggil clean question. Clean question pula. Clean question ni, kalau soalan ditanya dengan betul, maka di situlah terjawab persoalan pada diri orang tu. Sebab saya dah sebut tentang self-reflection, muhasabah diri. Untuk tuan-tuan semalam, petang saya cakap 4, balik tengok recording saya semalam, 4 step, 4 langkah menuju pada mind opener, pembuka minda. Sama ada self-reflection atau dalam team. Saya dah cakap lebih kurang 25 minit atau 30 minit. Tuan-tuan boleh cek, dengar dalam recording. Jadi soalan tu saya dah terang dah. Tadi clarification. Kedua reflective question. Lagi satu dia panggil inquiry system. Inquiry menyebabkan tu dia berfikir balik semula. Apa yang disebut tadi. Semua jawapan terletak pada diri dia. Pelik tak tuan-tuan dan puan-puan? Tapi itu kena belajar. Akan baca buku ya, you faham setakat mana you faham lah. You kena cari orang yang boleh tambah sikit ilmu you. Mungkin you dalam bidang you macam Samsul engineer. Samsul tentu tahu bidang Samsul. Saya tak tahu dalam bidang tu, tapi saya kena tanya kat Samsul. The more I ask from you, the more excited you become, you are telling me a lot of things, secara tak langsung menghurai masalah yang you sedang hadapi. Betul je Samsul?
Suasana tu yang melanggar. Betul. Itu saya dah sentuh. Ya, betul. Saya dah sentuh tentang question. Kadang-kadang dalam mood kita mendengar ni, berlaku peringkat sama ada kita mendengar dia ni cakap. Kadang-kadang dia bukan ada psychological effect. Kadang-kadang dia bukan ada behavior effect. No, dia ada developmental crisis. Developmental crisis, Nyok kata, dia menuju satu peringkat kematangan yang tinggi sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kena dilatih. Sebab tu kita ku higher level, kita dengar orang, kadang dia tak mau dengar kita cakap, dia buat main-main, dia gelak. We understand, dia don't want to listen. Because mungkin dia tak interested. Jadi kita kena tahu, bila berlaku developmental crisis ni, Nyok kata, dia nak, macam lava dia nak jadi ramah-ramah. Dia nak keluar pada kekumpungan. Bukan dia ada masalah dah. Tetapi selepas dia lalui benda tu, maka dia pun meningkat ke satu tahap. Sebab itu kata, selepas datang kesusahan, maka datanglah kesenangan. Allah kata dia bagi tiap-tiap satu berpasang-pasangan. So whenever there is left, there is right. Kalau cakap ada, kita cakap pasal A, tapi kita fokus pada A, tapi B tu ada, kita tak nampak. B tu sesuatu yang orang yang mendengar boleh tanya. Itu kata, kalau ICF kata, listen to what is not being said. Kita mendengar apa yang dia tak sebut. Tapi dalam cerita tu ada dua. Tapi dia cerita satu ya. Yang satu lagi dia tak fokus. Sebab benda tu ada kat dia. Bila kita cakap, dia jawab balik, dia cuma affirm balik. Satu soalan dia apa? Affirmation. Dia affirm balik apa yang disebut tadi. Saya rasa dah 45 minit lagi kita cakap. Jadi tinggal 9 minit lagi. Jadi kalau tuan-tuan ada apa soalan, saya kat Cik Samsul, saya ingat saya nak tamat takat ni saja. Ada apa-apa soalan ataupun nak wrap up, Cik Samsul nak, yang Cik Samsul rasa satu yang terpancut di kepala, terbaru yang Cik Samsul dapat hari ini. Supaya agak ramai boleh ikuti kursus yang saya nak buat ni pada 7 hari bulan 2 ini, hari Sabtu, 9.30 pagi sampai 4.30 pagi. Sila Cik Samsul. Ramai yang beranggapan bila sebut communication, skill komunikasi ni, macam mana kita bercakap. Tapi sebenarnya, listening ni ialah satu juga one of the communication skill. Bila mendengar ni, saya sendiri yang lalui, saya dapat melihat dimensi sudut pandang baru yang biasanya saya tak lihat. Di luar jangka. Kan? Bila mendengar, kita ada dengar, kita faham, bertanya, akan dapat sesuatu yang di luar jangka. Dan sesuatu yang di luar jangka tu menyebabkan soalan yang keluar tu soalan yang di luar jangka. Kan? Jadi bila soalan di luar jangka, itu yang bila orang yang ditanya tu, dia akan terkejut sekejap. dia akan terkejut dan dia akan berkembang lagi. Dia punya minda dia akan berkembang lagi. Dia macam itulah. Itu yang saya dapat lah. Kan? Dan rasa seronok sebenarnya. Seronok. Okey. Sebelum saya nak wrap up, saya nak sebut yang tuan-tuan saya tunjuk kat tuan-tuan tadi ialah pendengaran yang lebih daripada pendengaran level 2. Dia ada 3, 4. Dan seterusnya kita bawa pada global listening. Yang tuan-tuan akan didedah. Apa dia global listening? Yang 3 kita akan didedahkan macam mana developmental listening. Alright. Dua-dua pendengaran ni cukup tinggi tuan-tuan dan puan-puan. Dan banyak benda yang kita nak share tak boleh sebab kita tahu coaching ni involvekan confidentiality. Right? Dia kena ada etik. Nak tunjuk pandai tak boleh, nak cakap bohong tak boleh. The best way is berdiam diri. Dan kita dilatih macam mana berdiam diri. Dan macam mana kita nak participate. Jadi pada sahabat-sahabat yang saya masuk ini, jangan lupa ikutilah pada 7 bulan ni. WhatsApp pada saya kena ikut sebab 7 bulan you mesti reply pada sebelum 6 bulan. 6 bulan, 7 bulan kita buat training. Bila kita hantar the necessary document, kita punya supporting staff akan hantar. Yang kedua, apa yang saya terang ni merupakan tip of the iceberg. Dan saya rasa satu hari tuan-tuan belajar, tuan-tuan macam sekejap sangat. Sesuatu yang ada pada diri tuan-tuan, macam mana nak keluarkan yang tersirat dan tersurat pada diri kita. Sebab misalnya saya beri contoh, kebanyakan saya pernah agak latih beberapa orang guru, dah jadi mentor, jadi coach, senior coach yang berpengalaman. Dan the more they come and learn together with me, the more they become. Because you have to unlearn, learn and relearn so many things. Kalau digunakan freezing, chain and unfreezing, itu dulu pakai, tapi kita pakai learn and relearn. Tetapi freezing sama juga dengan change, dan last sekali kita kata unfreeze, chain and freeze. So benda tu dia berubah-ubah, dia ada in
loop 1, loop 2, loop 3. Macam mana kita boleh explain. Jadi insya-Allah saya rasa bersama saya pun beberapa orang pegawai Institut Aminuddin Baki pun akan join. Alright. Jadi cukup hebatlah because mereka ni seorang coach dan memang practical coach. Menunjuk kerja dia orang coach, bukan sembang dekat orang. What I coach, they are really practicing coach. Their work is to coach. Dia kena ada certain week, berapa jam dia coach orang yang berlainan. That is more interesting. That's how we develop our skill. By practical, by learning, update, learn and then relearn. Yang of course, yang ustaz sekali, kita kena ada mentor coach. Alright. Jadi saya ucapkan terima kasih yang dapat masuk. Please share lah this video. Kalau tuan-tuan rasa bernilai, saya ucap syabas lah pada sahabat-sahabat yang telah masuk dan terima kasih beberapa orang certified coach ada di sini semua, orang yang berjaya. Tahniah. Jadi saya ucapkan terima kasih lah. Jadi saya ingat dulu saya bawa tuan-tuan dan puan senior master coach, bukan master coach, seorang coach daripada Institut Aminuddin Baki, iaitu Head of Coaching and Mentoring, Cik Razak sendiri. Dia merupakan salah seorang yang belajar dengan saya 10 tahun yang lalu dan dia pun dah very successful. Dia orang yang berjaya. Dan sekarang ni memang perkhidmatan dia sangat diperlukan dalam bentuk membantu orang, especially nak develop coaching, nak develop mentoring, strategi dan sebagainya. Okey tuan-tuan dan puan, setakat ini saja kita stop sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.